أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهب قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan inayah daripadanya kita dapat sambung guna screen share setelah aplikasi WhatsApp ni dah, WhatsApp pula apa ni, FB ni okey. Dan apabila peralatan ada, boleh dengar. Okey tak suara? Tu, suara dia tu. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung lagi. Malam ini pada muka surat yang ke-29 pada kalam qauluhu katahayyuzi. Katahayyuzi. Okey. Jadi kita berhenti pada kalam syarih katahayyuzi lil jami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata Syekh Al-Hudhudi, wa dzalika, dan demikian itu iaitu perkara wajib imma daruratan wa huwa ma la yahtaju al-'aqlu fi idrakihi ila ta'ammulin wala nadharin, yang tidak berhajat kepada ta'ammul, pemerhatian dan juga nazar, dan pada tilik. Katahayyuzi lil jirmi, seperti mengambil ruang bagi jirim. Wa makna tahayyuzi, dan makna tahayyuz itu akhdhu dhatihi. Makna tahayyuz ialah akhdhu dhatihi qadran minal faraghi, mengambil oleh zatnya satu kadar daripada ruang, daripada kosong, ruang kosong, daripada ruang. Wal jirmu, dan jirim itu kullu ma mala'a faraghan, setiap perkara yang memenuhi ruang. Kasyajari, seperti pohon-pohon, wal hajari, batu-batu, wa ajsadil hayawanati, dan juga jasad-jasad haiwan-haiwan, wa imma nadharan. Okey. Kita masuk pada kalam Muhasyi rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh Asy-Syarqawi rahimahullah, qauluhu katahayyuzi, seperti mengambil ruang, tahayyuz. Ai au subutuhu, ataupun sabitnya, sabit tahayyuz, seperti tahayyuz tu sendiri dan sabit tahayyuz. Dua perkara tu. Fakullu minhuma, setiap daripada keduanya, iaitu tahayyuz dan sabitnya tahayyuz tersebut, wajibun muqayyadun, kita nama wajib muqayyad. Wajib muqayyad. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan selama mana adanya jirim. Selama mana ada jirim, maka jirim itu tidak lekang daripada mengambil ruang. Boleh? Ai la yaqbalu. Jadi bila kita kata wajib, apa maksud wajib? Ai la yaqbalu lintifa'ah, tidak menerima tiada, tidak menerima nafi, madamal jirmu, selama ada jirim. Ai muddata dawamil jirm, selama ada jirim itu ada, maka selama itulah jirim tersebut mengambil ruang. Maka mengambil ruang itu wajib. Sabit mengambil ruang bagi jirim itu pun wajib hukumnya. Okey. Wa ammal hukmu, adapun hukum itu. Hukum kok mendengar maksud apa? Allazi huwa idraku wuqu'i hadha thubuti, iaitu
hukum dengan maksud kita idrak, kita reti berlaku subut ini, berlaku pensabitan ini, falaisa biwajibin, maka itu tidak wajib, kama marra, seperti mana telah lalu. Apa maksud? Tak wajib. Sebab apa? Tak wajib. Hukum dia apa? Hukum dia harus. Sebab hukum dengan maksud kita faham dan reti. Tidakkah faham idrak itu ialah fi'lu? Idrak tu kan fi'lun. Tak? Fi'lun nafsi. Fi'lun nafsi jaiz lah. Jadi hukum dengan iaitu idrak wukuk. Faham reti berlakunya subuh itu dah wajib sebab jaiz. Sebab ia perbuatan kita kan. Jelas Qauluhu lil jirmi. Seperti bertempat mengambil ruang bagi jirim. Kata dia qauluhu lil jirmi tu huwa syamilun, itu merangkumi lil jismi. Bila sebut jirim, merangkumilah jisim. Bila sebut jirim, merangkumi jisim. Apa itu jisim? Wa huwa jismu ma tarakkaba, yang bersusun, min jauharaini, daripada dua jauharaini fardaini, dua jauhar yang bersendirian, fa aktsara, dan lebih. Jadi kalau berhimpun daripada dua jauhar, kita panggil jisim dah. Ini sebenarnya kalau kita bahas bab makulat, dia ada khilaf lagi. Paling kurang tu kena 2 ke kena 3. Nampak tak? Nak jadi sesuatu tu mengambil ruang. Tapi kita ambil pandangan mutakallimin secara umum, iaitu kira satu dan bukan satu. Walaupun dua jauhar, kira jisim dah lah. Okay. Min jauharaini fardain, daripada dua jauhar fardak. Kalau kita andaikan satu benda paling halus, satu saja tak jadi tu, dia panggil jirim lagi. Ada selagi, jisim dah. Kalau ikut tak berat lagi. Tak berat, dia kena ada segi baru dia panggil tiga dimensi kan. Jadi paling kurang 3 dimensi tu kena ada 3, dia kena ada 3 jirim. Itu khilaf ulama ahli kalam lah ke tu. Okey. Jadi 2 dan lebih kira jisim. Maka dia mengandungi, bila sebut jirim itu syamilun lil jismi wa li jauharil fardi, dan bagi jauhar far. Jauhar far. Ini ataf pada lil jismi. Jadi bila sebut jirim itu masuklah jisim dan juga jauhar farak. Jauhar farak jauhar yang tunggal, yang satu. Maknanya juzuk hak paling kecil yang tak boleh nak belah. Apa kaitan dia dengan masalah ketuhanan? Ingat tak ta'rif akidah, ilmu akidah. Ilmu yang membicarakan tentang ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat, wa ma yatawassalu ilaihi. Apa yang dapat menyampaikan kepada benda itu. Perbincangan mengenai jauhar fard, ini satu benda asas yang paling asas dan juga paling penting dalam mengisbatkan aqaid ilahiyah, ketuhanan. Terutamanya wujud Allah Taala. Kita nampak jauhar fard tu istilah falsafah, tapi hak ni sebenarnya sabit tak sabit jauhar fard ni nak menentukan pada wujud Tuhan dan sifat-sifat hak lain, qidam, baqa dan seumpamanya. Kalau dalam kitab-kitab mutawalat, dia akan syarahlah kok mana jalan pentingnya perbincangan. Kenapa ulama ahli kalam sebut jauhar farad? Sebab kalau tak ada jauhar farad, ia akan menyebab tasalsul. Tak boleh menyebab tasalsul. Bila menyebab tasalsul ni sama ada coding alam juga, ataupun Tuhan tu atau Tuhan baru macam alam juga. Itu ringkasan lah dia punya khulasahnya. Tapi kalau dari segi tu memang menarik perbincangan jauhar farad. Boleh buat tu satu artikel tau. Artikel, tapi siapa nak baca? Tu artikel berkaitan kepentingan pemahaman. Tapi rasa ada dah kot. Ada dah
tengok artikel-artikel Arab ke ataupun kitab-kitab Arab dibincang. Tapi boleh dalam bahasa Melayu ni. Buat gitu kena tang di pok wahak. Okey, walil jauharil fardi kama yustafadu min tafsirihi. Sebagaimana kita dapat faham ini mana syamilun ni. Syamilun bagi jisim kat ni. Kama yustafadu sebagaimana dipaham min tafsirihi daripada penafsiran syarih bi annahu bahawa jirim tu apa? Kullu ma mala'a setiap yang memenuhi mala'a ay syaghala faraghan yang menyibukkan ruang. Menyibukkan ruang ni memenuhi ruang. Okey. Jadi ruang tu sibuk. Sibuk maknanya tak boleh orang lain kacau di kawasan dia. Wahina idzin maka ketika itu wahina id yufassarul jirmu bi annahu syamilun lil jismi wal jauhari fardi tu. Fala hajata maka tidak ada hajat, tak perlulah ila ziyadati ba'dihim. Apa dia? Fala hajata tulis benda? Masalah benda? Masalah benda tu? Nak khabar benda tu? Apa yang nak diberitahu? Nak khabar benda? Misal benda? Apa yang ingin diberitahu? Mal muradu min qawlihi fala hajata ila ziyadati ba'dihim. Dak pakar ni. Apa maksud? Masalah apa tu? Benda meh. Masalah tu nak erok apa tu? Tak erok pun makna je lah terang. Ni nak khabar benda tu. Nampak? Cikgu nampak? Masalah benda tu. Misal apa? Nafiah? Tak nampak? Tak boleh? Hai nak khabar gini. Wahina ibn ay wahina ib yufassarul jirmu bi annahu syamilun lil jismi wal jauharil fardi fala hajata maka tidak ada hajat ila ziyadati ba'dihim kepada menambah oleh sebahagian mereka para ulama masalan tambah perkataan masalah. Tambah perkataan masalah. Tambah mana? Katahayyuzi lil jirmi masalan. Tak payah tambah masalah tu. Faham tak? Bukan sebagai misal. Tambah perkataan masalah. Hak ni kadang payah dari segi hasyiah ni. Nak tafkik ibarah tu. Masalah pada katanya katahayyuzi lil jirmi masalah. Bahagian tambah masalah. Sebab apa? Sebab jirim itu contoh je. Jadi sebab apa? Seperti jirim. Dan jisim contoh jirim. Jisim masuk juga. Bila kita tafsirkan lil jirmi dengan maksud syamilun, jirim itu masuk dah dalam tu jisim. Tak payahlah sebut masalah. Faham tak? Boleh? Bila dah perkataan jiring tu memberi makna termasuk jisim, maka tak payahlah nak tambah kata hayyuzi lil jimi masalah. Sebab jisim masuk dah dalam mafhum jiring tu. Boleh? Kalau nak awak tahqiq awak takungah. Kaziyadati ba'dihi masalah. Kalimah masalah tu. Kalimah masalah tu. Kalau tidak ada jumpa. Tak tahu bertindik. Waktu saya tahu mana? Darul Kutub. Ya tak gitu. Tu makna senang sikit. Senang sikit kalau makna boleh nampak dari barat tu senang sikit.
Ha, tak perlulah masuk kalimah masalan ai la fala hajata ila ziyadati ba'dihim mathalan ai lafzu masalan li ajli idkhali tsani. Tujuan untuk memasukkan yang kedua juga. Hmm. Iaitu memasukkan jauhar farad juga. Tak perlulah. Ha. Masukkan yang kedua. Sebab dia kata jirim merangkumi jisim dan jauhar farad. Maka tak perlulah. Masalah tu sebab dah merangkumi dah kalimah jirim tu. Tak perlu untuk memasukkan idkhal ats-tsani. Kenapa? Fa innahu fa innahu ay fa inna al-tsani tu yang kembali kepada jauhar fard. Fa inna asani tu. Dia akan kembali kepada jauhar al-fard. Kerana jauhar farad itu yatahayyazu aidan, mengambil ruang juga dia. Jadi adakah mesti mengambil ruang tu benda yang ada salah satu ab'ad, 3 dimensi, berhimpun benda yang jisim? Tak. Adakah gitu? Tak. Hatta jauhar farad sekalipun yatahayyaz aidan. Kenapa? Tengoklah kepada takrif. Idhil hayyizu. Kerana al-hayyizu indal mutakallimin. Idhil hayyizu, al-hayyiz iaitu tempat. Indal mutakallimin, di sisi ahli kalam, huwal faraghu, iaitu ruang kosong. Ruang kosong tu apa? Ai khuluwul mutawahhamu, ruang yang diwahamkan, ruang kosong yang diandaikan. Diwaham ni maknanya kita buat kira, kita andaikan saja ruang kosong. Itu maksud faragh ke situ. Ruang yang diandaikan kosong. Allazi yashghuluhu syai'un, yang mana menyibukkan dia oleh sesuatu. Menyibukkan dia yashghulu ai yahulluhu syai', yang masuk atau duduk padanya sesuatu. Yang memenuhinya oleh sesuatu. Boleh memenuhi lah. Ruang kosong yang disangkakan yang memenuhi akan dia oleh sesuatu. Benda yang duduk situ lah. Mumtaddan kana, ta'mim lagi. Sama ada dia itu mumtaddan. Mumtaddan ni makna imtidad. Dia manjang. Makna kata manjang ke ni? dia tersebur. Nak tersebur tu jangan faham sebur banyak. Ia sebur tu maknanya ia bukan ia mumtad. Dia ada imtidad. Dia ada panjang dia ada dalam dia ada lebar. Tidak tu. Dia bukan satu. Kalau satu tu dia tak imtidad. Dia tidak apa nama ni, dia tidak imtidad. Kalau ikut memanjanglah. Abad. Dia satu dimensi itu tak jadi tu. Jadi sekarang ni sama ada mumtaddan kana, sama ada sesuatu ni takmim kepada syai'. Sesuatu yang memenuhi ruang tadi, benda yang mumtad. Ia manjang. Jangan panjang manjang tu jadi panjang bukan. Makna dia ada panjang dia, lebar dia, dalam dia, tak kira lah. Wahwal jismu, iaitu jisim. Ataupun mumtaddan kana au ghaira mumtaddin, ataupun dia tidak mumtad. Kalau kita ambil takrif tadi pun boleh. Makna jisim tu dua tak. Jadi panjanglah tu. Ada se je tak kira panjang ni. Jadi imtidad tu mari segi. Faham tak? Tak nak lukis sini tak? Jadi satu ni tak ada gini. Dia mari dua ni. Mari dua dia imtidad lah tu. Nampak? Imtidad. Ini mumtad. Dia kalau satu saja, tuan awak buat bulat tu contoh je dia. Kalau tidak titik je. Ataupun ghairu mumtad. Se je. Ini ghairu mumtad. Se je, tak ada panjang dia. Tak ada panjang dia. Kalau dua ada panjang dah. Nampak tak? Ada panjang dah.
Naik segi jadi tinggi. Nampak? Okey. Jadi di sisi mutakallimin, di sisi hukama dia ambil kira lain pula tu, dia kira 3 ab'ad. Dia kena panjang, tinggi, lebar. Baru dikira jisim. Di sisi mutakallimin dikira bukan selain daripada jauh hafal, dikira jisim Melaka dah. Sama ada dia kha memanjang saja, kha memanjang je. Setitik-setitik. Ataupun dia kira tinggi pula segi, kha tu benda dalam 2 dimensi panggil kan. 2 dimensi. Katung, lukis, tulis ya. 2 dimensi. Dia kira jisim. Ataupun 3 dimensi, benda hak boleh ada dalam bentuk tokoh. Nak bincang bab Tuhan, bukan bincang bab makhluk ni. Nak kira bidah ni. Bukan kita cara bab, kita nak bincang bab makhluk ni. Kenal makhluk, kenal Tuhan. Bahawa Tuhan tak makhluk. Okey. Wa huwal jismu au ghaira mumtadin wa huwal jauharul fard, iaitu jauhar fard. Okey. Sesat bab tu. Jadi tak perlulah pada kalimah masalah tu. Wa innama kana mutawahhaman, hanya kana al-khulu ataupun faragh itu mutawahham. Ruang kosong itu kita kata yang diwahamkan, yang diandaikan saja tak. Kenapa? Li'annahu yutawahhamu wujuduhu, kerana kita hanya andaikan ada ruang tu. Ruang tu kosong tu kita andaikan. Wa in kana fil haqiqati, walaupun pada hakikatnya adaman mahdhan. Tak dok semata. Adaman mahdhan yakhturu bil bal. Adam yang semata yang terlintas dalam fikiran. Walaisa syai'an mawjudan, yang mana dia itu bukan sesuatu yang ada. Tata'allaqu bihi ru'yatu, yang berkait dengannya oleh penglihatan. Ruang kosong kalau ikutnya ada tak? Ruang kosong ada tak? Tak ada lah. Kalau kita faham ruang kosong tu dalam fikiran, benda ada tak? Benda tak ada. Kata kosong tak ada lah. Dan dia bukan syai'an mawjudan yang boleh kita ru'yah. Nak pergi tengok ruang kosong, tengok benda. Boleh tak kita tengok ruang kosong? Boleh tengok tak? Boleh tengok kalau kita ada soul dia, ada benda yang menghalang, menyekat dia, baru boleh tengok. Nampak tak? Kalau kosong gitu aja boleh tengok tak? Tak ada. Jadi hok nampak ada tu sebab ada tepi dia. Ada tepi dia. Ya. Menarik tak? Jadi orang gali lubang di tanah. Orang buat apa? Buat ruang kosong ke? Buat ruang kosong. Buang tanah. Buang tanah. Ruang kosong tak buat jadi. Tapi kita nak. Kita nak tak? Kita nak ruang kosong tu. Tapi bukan kita buat ruang kosong. Faham tak? Nak buat kan tak ada. Daripada benda hok sekitar dia tu. Baru faham dia ruang kosong. Okay. Jadi kalau faham makna tahayyul gini, tak timbul lah tu Tuhan duduk mana. Lepas arah ada apa lah saja timbul. Okey. Wa amma indal hukama, adapun di sisi para hukama. Hukama ni ahli falsafah. Bila sebut hukama maksudnya ahli falsafah. Jamak pada hakim. Ai muhibbul hikmah, orang yang sukakan hikmah. Wa amma indal hukama fahuwa ay al hayyizu, hayyiz itu tepat di sisi para ahli falsafah, huwa amrun mawjudun. Di sisi ahli falsafah tu tepat tu benda ada. Tepat tu benda ada.
Makna tempat tu sendiri benda hak ada. Dengan maksud ruang tu lah. Yuqalu lahu makanun aidan, yang mana hayiz ini kita namakan juga makan, tempat. Jadi dalam isu ni mana-mana apa nama ni hak tu khilaf lah nak kata dia benda yang adam ke farah itu adam ke ataupun bukan hayiz itu makan itu dengan makna farah lah, tak dengan makna farah maka benda tu tak ada sebenarnya. Di sisi para hukama dia tu amrun maujud, hayiz itu benda yang ada, dipanggil dengan makanun aidan, fahuma mutaradifani indahu, maka hayiz dengan makan di sisi ahli falsafah makna sama. Tahayyuz dengan tamakun, tak, mengambil ruang, mengambil tempat. Jadi makan dengan hayiz di sisi ahli falsafah sama saja. Okey. Di sisi mutakallimi pula lagi perincikan lagi. Tu makna ahli kalam ni kadang berbanding falsafah dalam lagi dia punya pandangan dan juga pemikiran dia tu. Amma indal mutakallimin, adapun di sisi mutakallimi tu makna ulama ahli kalam. Bila sebut mutakallimi tu ulama ahli kalam daripada firaq-firaq Islamiyah lah ni, termasuk Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Mutakallimin apa lagi? Kalau falsafah tu falsafah betul. Hak mana hak asal daripada hak Yunan dimajukan oleh ulama-ulama Islam, Ibn Sina, Farabi. Nampak? Adapun indal mutakallimin fal makanu akhassu minal hayyiz, makan itu, istilah makan lebih khusus daripada istilah hayyiz. Istilah hayyiz. Jadi benda ilmu-ilmu gini kalau nak debat ni penting. Nak debat dengan orang kata apa nama ni, Tuhan bertepat ke tak? Tepat dengan makna benda. Lekat dah situ. Kau tak soalan tu dah. Kalau dia orang, kalau Wahabi dengan cara dia pembacaan dia tu, lekat dah situ. Makan dengan benda dengan makna apa? Tepat dengan makna makan ke hayiz? Jadi si mutakallimi makan itu lebih khusus daripada hayiz. Kenapa? Li'annal awwala, kerana yang pertama, yakni al-makan, huwa alladhi yahullu fihi halla yahullu, makna yang menepati padanya al-jismu, yang duduk padanya jisim. Jadi bila makan, istilah makan, jisim duduk situ, jisim yang memenuhi makan. Jisim dengan maksud apa? Bukan jauhar farat, benda hak lahu ab'ad. Makna jisim, benda hak toko ataupun benda hak tarakkaba min jirmain min jauharaini fa akthar. Maka itu istilahnya makan. Ma yahullu fihi al-jismu faqat, dinamakan makan saja. Bi khilafis tsani, lain dengan yang kedua. Mana? Al-hayyiz fa innahu ma yahullu fihi al-jismu au jauharul fardu, apa yang menepati, yang duduk padanya jisim atau jauhar fardu. Jadi alaqah dia apa panggil? Umum khusus mutlak, iaitu hayiz itu umum, makan itu khusus. Nampak? Setiap disebut ni kama marra, sebagaimana telah lalu, fakullu mutamakkinin, setiap yang bertempat, mutahayyizun, dia itu bertahayyuz, dunal aksi, tidak sebalik, ai laisa kullu mutahayyizin mutamakkinan, bukan semua yang bertahayyuz itu bertempat, bertamakun. Boleh. Jadi alaqah dia tu umum khusus mutlak.
Id. Kenapa? Id yu'tabaru, kerana diambil kira fit tamakkuni, pada mengambil tepat tu. Al-imtidadu. Diambil kira pada tamakun al-imtidad. Imtidad naib fa'il yu'tabar. Bila kata bertempat, tempat benda hak nak duduk di tempat mesti benda yang ada imtidad. Ia tunggal, jauhal farq, jauhal farq tak boleh. Ia kena benda hak ada imtidad. Ada bu'dun, ada dimensi dia. 2 dimensi ke 3 dimensi ikutlah. Dunal mutahayyizi, tidak pada mutahayyiz. Mutahayyiz tak kira. Tak kira kena imtidad tak kena imtidad. Jadi itu di sisi mutakallimin. Warrajihu, tuang kitab kita Syekh Syarqawi kata pandangan yang rajihnya taradufuhuma, muradih sama je. Tak, hayis dengan makan sama je. Dah dia menang ke puak puak falsafah tak ada masalah benda ni. Benda yang kita kata bukan berkaitan dengan ketuhanan ilahiyat ni, berkaitan dengan benda melihat alam, benda makulat ni. Jadi kadang-kadang ada benda yang menang dipilih pandangan para hukama. Warrajihu taradufuhuma, taraduf kedua-duanya. Jadi iaitu apa? Tahayyuz, hayyiz dengan makan tu sama. Jadi kullu mutahayyizin mutamakkinun wa kullu mutamakkinin mutahayyizun. Senang ambil gitu. Wa idza alimta anna at-tahayyuza 'inda al-mutakallimina wal hukama'i huwa al-faraghu, apabila kamu tahu bahawa tahayyuz di sisi ahli kalam dan ahli falsafah ialah ruang, ai khulu, kosong. Ta'lam, jawab idza, maka kamu tahulah annama yajlisu alaihi, bahawa apa yang duduk di atasnya, atas minal ardi, daripada tanah. Masalah sebagai contoh, la yuqalu lahu hayyizun wala makanun, tidak dinamakan hayyiz, tidak dinamakan makan. Nak khabar dia? Ini nak khabar apa tu? Apabila kamu tahu bahawa apa yang duduk di atasnya daripada tanah sebagai contoh, maka tidak dinamakan hayyiz, tak dinamakan hayyiz, tak dinamakan makan, tak dinamakan tempat. Apa maksud? Ni bumi tanah ni bukan tempat sebab ada benda atas dia tu. Faham tak? Tak faham? Apa yang ada, umpama tanah ada, ni bawah kita tanah. Tanah ni tempat tak? Bukan tempat. Sebab mana kosong? Tanah duduk situ, atas dia kosong tu baru kosong. Nampak? Ini nak apa gitu je. Jadi orang panggil tempat mana? Atas bumi. Atas bumi. Atas tanah. Tanah sendiri, kalau ada tanah tu bukan tempat. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita letak makna tahayyuz tu faragh. Sekarang ni tak ada faragh, ada tanah kan? Boleh. Habis. Mana lagi dah? Wa'lam, hendaklah kamu tahu annal khuluwa, bahawa ruang kosong itu innama huwa bihasabi nadhari syakhsi, hanya saja melihatkan kepada penglihatan seseorang. Kita kata ruang kosong tu, kosong hak diandaikan tu, melihatkan pada penglihatan seseorang, la fil waqi'i, bukan pada hakikat sungguh ti. Bukan pada wakilnya, bukan sungguh ti kosong. Kenapa? Li'anna ma bainas samai wal ardi, kerana apa yang ada di antara langit dan bumi,
mamlu'un bil hawa, dipenuhi dengan angin, udara kan. Dipenuhi dengan udara. Kata ruang kosong. Ada tak orang tanya soalan untuk tunggu tanya tu. Soalan nak menguji je. Bumi siapa buat? Ha? Bumi siapa buat? Allah. Langit siapa buat? Antara langit bumi? Bumi Tuhan buat. Langit Tuhan buat. Antara langit bumi Tuhan buat tak? Antara langit bumi Tuhan buat tak? Buat? Automatik? Elah makhluk. Sekali. Biasa dengar soalan ni tak saya dengar. Maknanya skema jawapan hak Tok Guru gunanya maksudnya Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi. Antara keduanya itu kan antara dua, ni diandaikan, kita andaikan antara langit bumi itu kosong lah. Jadi tengah Tuhan buat tak? Jawapannya Tuhan tak buat. Tapi Tuhan no. Macam telaga lah. Buat telaga. Telaga buat ruang kosong ke buat tepi? Buat tepi lah. Ruang kosong tu orang tak buat, tapi orang nak. Buat kira gitu lah. Jadi antara langit dengan bumi, Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi. Kosong antara langit bumi tu Tuhan buat tak? Tak buat sebab dia tak ada. Buat apa dia? Buat tak ada. Buat tak ada. Mana boleh buat tak ada? Jadi Tuhan tak buat, tapi Tuhan tak. Hak tu soalan biasa tok guru tanya gitu kan. Tapi itu kalau betul kalau kita andaikan memang tak ada benda antara langit bumi. Tapi sini pun antara langit bumi dok kosong. Jadi Tuhan buat juga. Kalau melihatkan bahawa antara langit dan bumi itu ada benda. Maknanya kalau ikut sainsnya takkan terlepaslah antara langit bumi itu daripada perbuatan Tuhan. Tapi ambil kiyah macam telaga dia. Kerek telaga kan. Buat telaga tak kerek. Dak buat tengah tu buat tepi. Telaga tu jadi diri. Jadi sendiri tu bukan Tuhan buat. Tu apa nama ni? Itu mainan perkataan je lah. Yang penting faham Sekali-sekala boleh lah. Tanya kuliah umum sekali-sekala boleh lah. Tak boleh hilang tu. Ya tengok orang tua hak jenis suka benda gini. Bila tanya sama pening orang. Benda-benda pening gini sekali-sekala waktu tubik boleh lah. Tapi majlis ilmu tak apa okey. Jadi hakikatnya adakah kosong antara ilmu? Tidak. Bila tidak mana Tuhan buat juga. Kerana di annama bainas sama'i wal ardi mamlu'un bil hawa. Air rih angin. Ala rajihi atas kau yang rajih. Dah gitu, dah apa kita boleh duduk? Boleh pergi tengah. Katakan bila ada benda maka memenuhi ruang. Bila penuh ruang kita nak duduk mana? Dia katanya lakinna ajza'ahu latifatun. Tapi juzuk-juzuk angin ni, rih ni latifah, halus, lembut. Fa idza jaa syakhsun, apabila datang seseorang ila makani, dia nak pergi ke setempat, tempat tu kosong. Nak sini nak pergi sana, nak pergi belakang. Indamma ba'duhu ila ba'din, maka indamma ni apa? Bercantum, bergabung sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Kalau kita contoh nak senang mana? Kita bayangkan udara tu ada warna-warna, ada asap. Kalau orang pergi situ kan, dia lari. Angin dapat sama dia. Dia bukan ruang. Sebab apa? Dia latif je. Dia bukan kafif. Dia halu. Dia lari. Kalau masa kita pergi sini, kita jalan. Kawasan kita jalan tu, angin lari. Masa kawasan kita duduk, yang angin tak ada dah sini. Angin perut lain lah. Angin yang sini ada dah. Kita pergi, dia akan lari, terbuka. Nampak? Kan mak, contoh senang air lah. Kita pergi ke air. Masuk dalam air. Tu air pun latifah kat tu. Kita masuk dalam air kan? Kawasan kita tu kan air lari. Gitu. Kan ma'i.
Jadi sebenarnya antara langit dan bumi tu ada benda. Lau furidha adamuhu, kalau kita andaikan tak ada lah angin udara ni tak ada, tarfata ainin, walaupun sekelip mata, zarah walaupun sekelip mata, sekejap sangat kalau kita kata tak ada, lam ya'ish hayawanun, maka tidak akan hidup satu haiwan pun, satu ekor haiwan pun tak akan hidup, wala yambut nabatun, dan tidak akan tumbuh satu tumbuhan pun. Memang kalau tak ada benda tak akan tumbuh lah. Okey. Wal hawa'u. Okey. Dah kalau gitu, hawa ni, udara ni kategori mana? Dia jauhar ke? Dia jisim. Wal hawa'u laisa bi jauhari fardin. Dia bukan jauhar fardin. Wala aradin, dah dia sifat ke? Wala aradin, bukan sifat. Bal huwa jismun latifun, tapi hawa ini jismun latif, jisim tapi dia latif, dia ni halus. Dia boleh masuk, dia boleh pergi lari, boleh tu. Dia boleh memenuhi ruang. Okey. Itu jisim lah, jisim latif. Habis. Faham tak? Kemudian qauluhu wa ma'na tahayyuzi. Makna tahayyuz ialah akhdhu dhatihi qadran minal faragh, mengambil oleh zatnya satu kadar daripada ruang kosong. Qauluhu wa ma'na tahayyuzi, dan makna tahayyuz, mengambil ruang itu apa dia? Akhdhu ila akhirih, yakni menghendaki oleh kata kalam musannaf itu, apa maksud mengambil ruang tu? Yakni bihaitsu yamna'u ghairahu, sekira-kira dia menghalang yang lain, ayyahulla mahallah, menghalang hak lain dari duduk tempat dia. Maksud mengambil ruang, dia bila dia ambil ruang, hak lain tak boleh duduk kat situ sebab ruang tersebut telah diambil. Dia mengambil, dia menghalang yang lain dari duduk pada tempatnya. Jadi fala budda, maka tak dapat tidak, min hadhihi ziyadati, daripada penambahan ini, bihaitsu yamna'u ghairahu tu. Tak dapat tidak, kena maksud gitulah. Tak dapat tidak. Wa illa, kalau tidak, wa illam, apa nama ni, wa illam yuzkar hadhihi ziyadatu, wa illam tuzkar hadhihi ziyadah, kalau tidak disebut ziyadah ini, ataupun difaham dengan makna ziyadah ini, wa illa fa haqiqatut tahayyuzi, hakikat tahayyuz itu sendiri, huwal mumana'ah. Tahayyuz tu hakikatnya apa? Mumana'ah, saling halang menghalang, alal qadril ma'khudhi minal faragh, di atas kadar yang diambil daripada faragh. Kalau ikut tahayyuz tu sendiri, ikut tahayyuz tu sendiri, apa dia tahayyuz tu sendiri? Dia itu apa nama ni? Dia sekat. Kita bahasa sekat. Dia sekat di atas kadar kosong tersebut. Itu tahayyuz. Dia menyekat atas kadar kosong tersebut. Bila ada situ, dia mutahayyiz, dia sekat hak lain atas kadar kosong itu. Apa maksud? Ai man'uka al-ghaira an yahulla fi makanika, iaitu menghalang oleh engkau akan yang lain dari bahawa dia duduk pada tempat engkau. Itu maksud kita ni bertahayyuz, makna kita menghalang orang lain duduk tempat kita. Nampak? Bila kita duduk situ, orang lain tak boleh duduk dah. Orang lain makna kira lah, orang ke binatang ke benda ke, tak boleh duduk dah tempat kita tu. Atas kita dah apa, tepi kita dah apa, depan kita dah apa, tapi di tempat kita yang sama tak boleh. Dah jing. Mana?
Jin masuk mendurung. Tak? Jin makhluk lain apa? Macam kita duduk sini, ada benda kita hidup. Air boleh masuk badan kita. Udara boleh masuk badan kita. Kan jin ni boleh gerak dalam badan. Fa inna ya syaitan yajri fi bani adam majrad dam. Apa maksud dia? Mudafa'atuka, menolak oleh engkau iyahu. Mu tolak orang lain. Menolak oleh engkau akan yang lain itu. Itu maksud dia. La nafsul akhdhi, bukan diri mengambil duduk, bukan diri duduk itu, tapi diri tolak hak lain. Nampak tak? Menolak hak lain daripada duduk situ. Kalau duduk saja tak tolak, tu bukan maksud tahayus. Jadi batu hakikat tu kata tak dapat tidak bagi ziyadah itu untuk menerangkan hakikat tahayus itu. Nak. Okey. La nafsul akhdhi, maka kerana itu fa fil ibarati tasahulu, pada ibarat tu ada tasahulu, bermudah. Makna dia kata tahayus itu akhdhu apa? Zatihi qadran. Kata kira mudahlah. Takrif kira mudah. Kalau ikut sebenarnya menghalang yang lain daripada menepati. Wa idafatu, habis selesai situ. Wa idafatu akhdhi lima ba'dahu min idafatil masdiri li maf'ulih. Idafat akhdhun kepada yang selepasnya mana? Akhdhu zatihi. Idafat akhdhu pada zatihi tadi tu. Ialah daripada idafat masdar akhdhun kepada maf'ul dia. Jadi zatihi itu maf'ul bagi akhdhun. Mengambil akan zat. Mengambil akan zatnya. Nampak? Jadi idafat kepada maf'ul. Ba'da hazfil fa'ili, lepas hazaf fa'il. Lepas hazaf fa'il. Wal aslu. Jadi asalnya mana? Wal aslu akhdhuhu qadra zatihi. Mengambil oleh ia akan kadar zatnya. Ia mengambil kadar zat dia. Kita ambil ruang kita, kadar ruang kita. Meja mengambil kadar ruang dia. Jadi mengambil kadar ruang itu idafat kepada maf'ul lah nama dia. Kama fa'alal musannifu, sebagaimana membuatkan dia oleh musannif fi syarhihi, dalam syarah dia. Dalam syarah mana? Musannif Syekh Sanusi kan, dia buat syarah kepada mata Mubarrahin ni kan, yang Hasyiah Dasuki tu. Hasyiah Dasuki ala syarhi Ummul Barahin. Sebagaimana diterangkan oleh musannif dalam syarahnya. Jadi dia idafat tu idafat pada masdar. Bila begitu, kita tengok ni. Wadhamirani, dan kedua-dua dhamir. Mana dua dhamir tu? Mana dua dhamir tu? Wadhamirani, kembali pada apa tu? Akhdhuhu qadra zatihi. Itu maksud. Dan kedua dhamir itu yarji'ani lil jirmi, kembali kepada jirim. Mengambil oleh jirim akan kadar zatnya zat jirim. Jirim itu dia ambil tempat dia. Bahasa mudah-mudah ya. Tapi boleh pindah ke bahasa Arab ni. Kalau baca boleh tak nampak tu. Kembali kepada jirim lah. Mengambil jirim kadar zat jirim. Kalau kita kata nak kata berapa liter kita? Kira mana? Kita kira kg tau. Apa lagi? Kita 60 kg. Kita ambil 60 kg. Tak kira berat lah. Kira ni isi padu. Ayuh, isi padu. Ambil isi padu lah. Satu cupok berah. Dia ambil banyak.
Kadas cupok lah. Yang ambil kadas cupok. Okey, satu cupok beras. Letak dalam segatang. Jadi berapa? Letak dalam gatang. Jadi? Dia ambil banyak mana? Satu cupok. Cupok. Letak dalam gatang. Jadi berapa? Jadi seperempat gatang. Atas cupok kok. Kita tak ambil cupok. Cuma bekas je. Dia tak akan ambil lebih. Okay. Qauluhu. Dalam perkataannya. Soalan tadi kalau orang apa ni, khoyar tak jawab. Secupok tak nak bekas. Gatang jadi berapa? Qauluhu minal farad. Mengambil oleh zat akan zatnya kadar daripada ruang kosong. Okey. Qauluhu minal farad. Minal farad itu muta'alliqun bi akhdhihi. Bertakluk dengan akhdhi. Akhdhuhu. Akhdhu akhdhuhu qadran zatihi minal farad lah. Akhdhuhu ke? Patutnya tak apalah dia akhdhuhu akhdhu zatihi. Akhdhuhu qadran minal farad. Mengambilnya kadar daripada ruang kosong. Jadi daripada ruang kosong mengambil daripada ruang kosong. Bertakluk dengan bi akhdhihi. Ay ya'khudha minal faraghi, bahawa dia itu mengambil daripada ruang kosong. Macam mana cara ambil? Bihululihi fi, dengan duduk dia pada ruang kosong. Duduk qadra zatihi, kadar zat dia lah. Jadi kalau dia itu duduk dia katakanlah sehasta lah tempat ruang dia ambil. Nampak tak? Duduk dia itu 2 jari. 2 jari kecil ingat tak? Nampak? Ikutlah. Duduk dia itu setengah meter. Maka setengah meter hak dia ambil. Bihaitsu, dengan sekira-kira yamna'u ghairahu, dia menghalang hak lain daripada duduk situ. Ayyahulla, bahawa dia mengambil ruang mahallah, mengambil ruang pada tempatnya. Okey, habis. Wat tafsirul mazkuru, dan tafsiran yang tersebut itu tafsirun li hasili qawlihi, ialah penafsiran bagi khulasah perkataan syarih, katahayyuzi lil jirmi, seperti mengambil ruang bagi jirim. Tafsir yang lepas tadi kita sebut itu. Itu menafsirkan pada kalam katahayyuzi lil jirmi. Okay. Hakadha qalahu al-Ghunaimi, begitulah berkata oleh Syekh Al-Ghunaimi. Syekh Ghunaimi dia buat syarah kepada Sanusi. Dia buat syarah. Tak silapnya namanya Bahjatu An-Nadhirin fi Mahasini Ummil Barahin. Tapi kitab tu tak terbit, makhtutah lagi. Banyak makhtutah. Kat mana dia kena maknanya tak ada terbit lagi. Bahjatun Nadhirin. Ada tulis? Bahjatun Nadhirin. Tu kitab dia. Comel tak tu? Bagus. Sama lah. Bahjatun Nadhirin fi Mahasini Ummil Barahin. Bagus. Syekh apa ni? Sagah pula. Syekh apa nama? Indo ni bukan Sagah, Jordan. Kalau kata kita nah. Jadi kitab tu tak dicetaknya. Makna kalau boleh tu masya-Allah lah, banyak faedah tu. Boleh tahqiq dia. Wa qala Yasin. Kata Syekh Yasin. Syekh Yasin pun buat juga hasyiah kepada Ummul Barahin ni. Pada syarah Ummul Barahin. Hak ni pun rasa tak je tengok je lah tercetak. Allah Alam, mungkin kot ada tabak-tabak di Mesir buat nama kot. Okay, qala Yasin tafsirun litahayyuzi,
tafsiran bagi tahayyuz bil ma'nal masdari. Dia itu tafsirul dia kata apa? Syekh Yasin kata, ini ataf pada mana ni? Ataf pada sini. Wat tafsirul madhkuru tafsirun li hasili qawlihi. Tafsir yang tersebut itu tafsiran bagi khulasah perkataan. Syekh Yasin kata, wat tafsirul madhkur tafsirun lit tahayyuzi bil ma'nal masdari. Itu tafsiran bagi tahayyuz dengan makna masdari. Tahayyuz dengan makna masdari. Apa maksudnya? Perbuatan mengambil ruang. Makna masdari itu perbuatan mengambil ruang. Okey, habis. Jadi khilaf je lah, dia tafsir bagi khulasah qaul ke atau tafsir bagi tahayyuz bi makna masdari. Makna benda halus kat ni. Syekh Hasin ni memang ahli balaghah, banyak hasyiah dia buat tu. Wa yu'khadhu minhu. Bila kita faham makna tahayyuz, apa makna hayyiz? Bila faham makna bertempat, apa makna tempat? Wa yu'khadhu minhu, dan difaham daripada tahayyuz itu, diambil daripadanya ta'riful hayyiz. Kita boleh ambil daripada itu ta'rif hayyiz. Apa dia ta'rif hayyiz? Tempat. Bi annahu al-faragh. Hayyiz itu ialah faragh, ruang. Intaha. Habislah selesai kalam Syekh Yasin. Wal awwalu aqrabu, yang pertama lagi dekat, iaitu dikata oleh Syekh Al-Ghunaimi. Ada tafsir dia itu tafsir lihasili qawlihi katahayyuz. Wal awwalu aqrabu qawluhu wal mustahilu wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Habis. Jadi kita sambung apa? Tak ada kitab lah ni. Kitab ni kitab secara tak ada hak nuskah Syamil PDF. Ada? Tak ada tak? Jadi kita berhenti sekejap. Ni kita rekod dengan benda. Rekod dengan gambar. Kamera. Tak ada tripod. Okey, tak apalah, sekadar tu saja. InsyaAllah kek lagi sikit kita akan rekod untuk hasyiah Al-Ashmawi 'ala al-Ajrumiyah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.